antara warna-warni Ramadan orang kata kan. Gebu betul murtabak tu. Kan, murtabak tu kalau tak ada, tak rasa masa Ramadan ni macam tak sah. Tapi kita tak boleh rasa lagi lah sebab Belum masih lagi lagi di lah. awal pagi. Tapi asalnya murtabak tu dari Kota Baru, Kelantan dan memang sangat menarik kerana tetamu kita juga ada kena-mengena dengan negeri Kelantan. Dan sekarang ni kita ingin berbicara mengenai asas ekonomi berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini dan kenapa PKPB ini diperkenalkan. Jadi mungkin kita boleh perkenalkan tetamu istimewa kita pada pagi ini. Kita ingin memperkenalkan Datuk Seri Mustafa Mohamad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Kluster Ekonomi. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Kabarnya bulan puasa ni lebih berselera ya. Puasa mula-mula ni kira berselera, ujung-ujung dia kurang sekarang. Baik Datuk Seri, kita mungkin nak mulakan perbincangan kita hari ini. Kita difahamkan yang terdapatnya antara unit-unit tertentu seperti unit perancang ekonomi dan Majlis Tindakan Ekonomi dalam merangka bagaimana perjalanan seterusnya pelan pemulihan negara kita sendiri selepas kita melalui melawan wabak pandemik COVID-19. Apa perancangan kita sebenarnya Datuk Seri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofia dan Hanif diberi peluang untuk berada di TV3 pada pagi ini. Pertama saya kepada umat Islam kita ucap selamat berpuasa lah. Kita dah pertengahan penghulu segala bulan Ramadan ni penuh keberkatan. Jadi selamat berpuasa semua. Dah bagi dua lah. Jadi kita ada masa lagi lah untuk beribadat. Kepada rakan-rakan kita penganut Buddha, kita mengucapkan selamat menyambut hari Vesak pada hari ini. Dan Perdana Menteri malam tadi sudah menyampaikan ucapan khas. Semoga kita semarakkan semangat untuk berkhidmat kepada masyarakat, toleransi. Ya. Jadi kembali kita pada soalan tadi. Jadi sekarang ni pada hari buruh 1 bulan hari Jumaat yang Umat Perdana Menteri telah menyampaikan keputusan khas memaklumkan bahawa kita akan buka hampir ke semua sektor ekonomi. PKPB bersyarat B itu bersyarat. Maknanya kita berubah daripada satu keadaan yang kita kawal dengan ketat, pergerakannya tak boleh jauh-jauh banyak syarikat-syarikat ditutup, tetapi bermula hari Senin lalu, hari Khamis, maknanya kegiatan ekonomi dibuka hampir sepenuhnya lah, kecuali yang dipanggil senarai negatif. Negatif ni hiburan yang melibatkan ramai-ramai, himpunan ramai-ramai, kegiatan keagamaan dan lain-lain lah disenaraikan. SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, khususnya oleh Kementerian Kesihatan. Jadi seperti disebut juga oleh Menteri Kanan Keselamatan dalam interview beliau beberapa media termasuk Berita Harian dan Straits Times, maknanya ini bukan keputusan terburu-buru, dibincang banyak kali. Kita ada Majlis Keselamatan Negara yang tinggi sekali pengusikan oleh Perdana Menteri. Di bawah kita ada pengusikan oleh Menteri Kanan Keselamatan. Jadi dibincang dengan halus, dengan teliti bila nak buka ni, tertakluk kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kita juga berbanggalah kerana barisan hadapan kita, khususnya warga kesihatan, telah menjalankan tugas dengan cemerlang sehingga kita mendapat pujian banyak negara. Saya terbaca satu ranking lah yang dibuat oleh satu badan di mana Malaysia nombor 11 daripada 180 buah negara di segi kemampuan kita untuk mengawal pandemik ini. Jadi saya nak kongsi dengan pendengar sekalian, mana yang pertamanya Perdana Menteri ambil tindakan yang pantas untuk menangani. Tadi Sofia tanya sedikit tentang unit perancang ekonomi, Majlis Tindakan Ekonomi. Majlis Tindakan Ekonomi diumumkan oleh PM pada 11 bulan. Jadi kerajaannya baru 2 bulan. Mana tindakan yang amat pantas. Luar biasalah kita menghadapi krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Dan tindakan yang pantas luar biasa. Dan kita bertuah kerana pasukan Perdana Menteri ini mantap lah. Maknanya pimpin Perdana Menteri, pasukan ekonominya, keselamatannya, kita ada 4 Menteri Kanan selain pada Perdana Menteri yang membantu Perdana Menteri. Jadi Majlis Tindakan Ekonomi ini urusannya ialah unit perancang ekonomi dan Kementerian Kewangan lah bersama. Jadi tugas kita ialah untuk mempermudahkan pertemuan-pertemuan antara kerajaan dan swasta dan pihak lain untuk kita merangka strategi bagi menangani krisis. Kita krisis kesihatan dan dua krisis lah. Krisis kesihatan, krisis ekonomi. Yang pentingnya kita memberi fokus, maknanya
tindakan pantas diambil dan diteliti dengan mendalam dan dibawa ke Majlis Nasional Ekonomi dan juga kepada Kabinet sudah pasti. Dan Majlis Keselamatan Negara ini badan yang penting. Majlis Nasional Ekonomi, Majlis Keselamatan Negara dan mesyuarat mingguan Kabinet pada hari Rabu. Dan di situlah di 3 tempat inilah dirumuskan ataupun dirumuskan tindakan-tindakan yang diambil untuk yang pertama menyelamatkan nyawa, ya. It's about saving lives. Yes. Selamatkan nyawa. Yang kedua ialah untuk menjaga harta ataupun pekerjaan. Ya. Jadi kita sekarang ni dalam keadaan di mana kerajaan berpendapat kita sudah memenuhi seperti disebut oleh PM syarat-syarat yang ditetapkan oleh WHO. Yang pertama kawalan sempadan, pergerakan, kita ada kapasiti dari segi nak jaga kesihatan. Jadi memenuhi kriteria tersebut kita mula buka lah sektor ekonomi. Ini penting kerana yang bantuan ini, bantuan prihatin ke geran khas untuk micro entrepreneur ke, ini semua adalah sementara. Ya, relief untuk bantuan. Jangka panjang sudah pasti kita kena pergi kerja balik. Ya. Kita ada yang berniaga, bagi pegawai kerajaan tak ada masalah besar lah. Mereka kerja di rumah, ada gaji, yang pencen ada gaji kerajaan, yang syarikat besar mereka mampu. Tapi yang kerja harian, yang kerja gaji yang buruh kasar kerja hari ini, yang pontur rumput dan lain-lain, mereka yang jual macam Mak Cekiah semua, yang menjual tepi jalan semua ni, mereka kais pagi makan pagi. Jadi apabila adanya krisis kesihatan ekonomi ini, mereka terkesan. Ya. Itu maknanya bantuan yang disediakan oleh kerajaan ini ada 6 bulan, ya. Maknanya moratorium 6 bulan. Ya. Alhamdulillah Menteri Keuangan sudah umumkan bahawa tidak ada interest terakru. Ya. Jadi maknanya mengurangkan beban. Maknanya ini tindakan-tindakan yang diambil mengambil kira tekanan yang dihadapi oleh rakyat. Ya. Rakyat tertekan. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Amerika, gergasi Amerika ni, China juga negara gergasi. Betul. Mereka juga ada. Ini krisis luar biasa. Kerana kesannya dirasa dia semua peringkat masyarakat, tak kira lah kita doktor ke, kita engineer ke, kita lawyer ke, kita makcik kiah ke, semua terkesan. Ya. Jadi luar biasa lah. Ya. Krisis kesihatan dan krisis ekonomi ini luar biasa. Dan yang penting kita perlu kerajaan yang kuat, ya, yang ada kepakaran dan kemahiran. Dan alhamdulillah, ya, kita ada dalam kerajaan pakar-pakar yang mampu untuk membantu Perdana Menteri untuk memastikan respon kita kepada krisis kesihatan dan krisis ekonomi ini mantap. Ya. Datuk Seri, ini ialah memetik krisis kesihatan dan juga ekonomi seluruh dunia merasai. Dan ada juga yang mengatakan bahawa apabila PKPB bersyarat ini diperkenalkan, ianya menjadi kebimbangan rakyat, sama ada ianya mungkin diperkenalkan terlalu awal kerana kita masih lagi dalam usaha untuk membendung. Tapi yang keduanya, mungkinkah pihak kerajaan juga mendengar keluh kesah daripada mereka yang terkesan dari sudut ekonomi? Ini mungkin antara yang menjadi pertimbangan kenapa PKPB ini sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya. Dalam kita menghadapi mana-mana krisis, kita perlu ada banyak pertemuan dan perbincangan. Perdana Menteri mendapat banyak surat, yang Menteri Keuangan dapat banyak surat, banyak surat Menteri Kanan semua, dan kita berjumpa banyak orang, sama ada video conferencing, dapat memorandum dan sebagainya. Jadi mengambil kira semua ini. Jadi kita pertimbangan, ya, akhirnya pertimbangan antara nyawa dengan kehidupan. Ya. Mana satu lebih penting? Nyawa nombor satu lah. Yang penting. Ya. Dalam Islam pun nyawa lebih tinggi daripada harta lah. Ya. Jadi nyawa dan kehidupan. Jadi kita perlu imbangi. Pada peringkat awal, yang terpenting ialah kesihatan. Apabila ini sudah berjalan sejak 18 Mac, ya, maka kerajaan, ya, pada 1 bulan, ya, Mei melalui ucapan PM Hari Buruh telah mengumumkan kita nak buka. Jadi ini bukan satu keputusan yang dibuat terburu-buru, ya. Pertimbangan teliti dibuat oleh kerajaan. Ada orang kata terlalu awal, itu pandanganlah. Tetapi kerajaan sudah mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, ya, dan kita rasa kita sudah tiba masa untuk kita lihat kepada kedudukan ekonomi, kerana yang bantuan ini adalah untuk sementara. Yang penting syarikat kena buka kembali, PKS kena juga operasi, yang bekerja harian yang berniaga pun kena buka kembali. Jadi kalau kita tidak tangani isu ini seperti disebut oleh PM, 2.4 bilion satu hari negara rugi, dan ikut Bank Negara kalau tidak ada tindakan diambil,
pengangguran boleh sampai 1.8 juta rakyat Malaysia pengangguran. Dan sekarang ni pengangguran kira-kira 520,000. Itu yang menganggur. Mana akan meningkat lebih 3 kali ganda. Ya. Bayangkan sekarang ini sudah 1,5 juta yang menganggur. 1.8 juta. Jadi maknanya dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan ini membuka secara berfasar. Dan alhamdulillah lah saya dapati bukan semua buka. Walaupun dibenarkan, ia kena perancangan. Ya, nak mula tu kena start engine dulu, kena panas engine dulu ya. Tapi bila diberi notis awal, ya, sebenarnya Menteri Kanan Ekonomi dah umum dah hari Selasa. Perdana Menteri membuat pengumuman lagi hari Jumaat, bermula hari Isnin lalu. Jadi hari ini hari Khamis, saya yakin bahawa bukan semua yang beroperasi satu patuh. Betul. Tapi yang penting bagi swasta dan syarikat, dia perlu ada ketentuan. Ya, ke mana hala tuju kita. Maknanya sekarang hala tuju kita ialah untuk buka semua sektor dan sudah pasti di segi realitinya berfasar. Ya. Dan oleh kerana kalau tengok di jalan raya, pada pandangan saya, pengamatan saya mungkin 30-40% daripada biasalah kereta-kereta ni. Ini menunjukkan bahawa kita belum bersedia untuk buka sepenuhnya. Walaupun diumumkan, tapi memang masih sedikit. Tetapi mungkin dalam lepas raya kita katakan, kita mengharapkan akan beroperasi sepenuhnya. Tapi yang penting bagi syarikat besar dan kecil, mereka mahu ada ketentuan. Dan kerajaan dah jelas dah visi dia. Maka mereka boleh rancang. Jadi saya rasa perbahasan terlalu awal ni peringkat awal lah biasalah. Sekarang ni dah terima, tak jadi masalah. Dan bagi rakyat juga ini melegakan kerana mereka boleh keluar. Ya, tapi yang penting basuh tangan, pakai mask ya. SOP-nya. SOP itu penjarakan sosial. Duduk jarak macam kita ni lah. Mana kena disiplin. Kita ni boleh lah. Tak pasti. Hanif dengan Sofia tekan pasti. Datuk Seri, kita bercakap mungkin dalam skop yang lebih besar ekonomi, perusahaan dan sebagainya. Jadi bagaimana pula Datuk Seri melihat sendiri selepas 50 hari kita berada di rumah, semua warga kerja yang berada di rumah selama 50 hari telah pun bermula bekerja Isnin lalu. Dan bagaimana Datuk Seri melihat pematuhan SOP? Adakah kita sebagai rakyat Malaysia ini melakukan satu mungkin usaha yang baik untuk mematuhi, ataupun mungkin ada antara sisi lain yang perlu kita perbaiki daripada segi memulakan sektor pekerjaan semasa PKPB ni, Datuk Seri? Yang pertama, bukan semua yang bekerja pada hari Isnin lalu. Jabatan kerajaan umpamanya, ketua jabatan diberi kebebasan untuk menentukan siapa yang boleh kerja di rumah dan siapa yang pergi bertugas. Jadi pada minggu pertama ni saya kira tak sampai separuh pun pejabat kerajaan yang 100% lah. Jadi maknanya kita diumumkan awal, membolehkan kita buat adjustment ataupun pengubahsuaian. Dan bila tiba masanya, mana kita dah biasa disebut tentang memperkasa komuniti, tanggungjawab. Sekarang tanggungjawab banyak orang sebut tanggungjawab pada kita dulu kerajaan. Kerajaan bagi tahu ini, Menteri Kesihatan bagi itu, Ketua Pengarah Kesihatan tetapkan apa yang patut kita lakukan. Sekarang ni tanggungjawab kepada kita. Disiplin mustahak ya. Saya tengok bahawa Menteri Kesihatan pergi ke bawah ya untuk melihat dan umumnya mereka patuh kepada SOP ya. Tapi ada jugalah yang tular, walaupun setengah yang tular tu gambar lama ya. Tetapi yang tular tu tak bagus kalau negatif. Tetapi di sudut positifnya mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita jangan, kerana kalau tak berlaku okey. Kalau dah berlaku pertambahan macam semalam cuma 55 ya. Kes baru 45. Terima kasih Hanif ya. Bulan puasa ni slow sikit. Kematian cuma 2 ya, betul lah. Maknanya kita sudah dia panggil mendatarkan graf ya. Jadi maknanya kita sudah berjaya, tapi kalau kita tak berhati-hati, tidak ikut patuh pada SOP, maka ada kemungkinan kalau ikut pengalaman di negara lain, Taiwan lah negara yang paling berjaya ya. Walaupun ada kes, tetapi oleh kerana mereka disiplin, maka Taiwan antara negara yang berjaya untuk memendung masalah pandemik ini. Jadi kita harap dalam PKP bersyarat ini ya, yang penting ialah kita
ikut nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Ya, SOP ada, basuh tangan, penjarakan sosial, kena tengok suhu badan, ini semua. Jadi sekarang ni yang penting ya kita kena ulang masa ni. Ya. Manusia lupa ya. Kena ulang sepanjang masa. Maknanya kena penjarakan sosial ni kalau kita alpa, kalau kita cuai, maka kalau terjadi sekali lagi, maka mungkin kita berdepan dengan malapetaka yang besar. Jadi ingatan ini hendaklah disampaikan setiap masa. Mungkin ini satu perkara yang baik juga supaya antara kita sebagai rakyat Malaysia kita saling ingat mengingati untuk menjaga jarakan dalam keluarga pun sosial. gitu juga. Kadang-kadang mula-mula keluarga, tempat kerja, WhatsApp group kena ingat mengingati. Betul, dan kita pun dah diingat dan mengingati ini untuk kita berhenti rehat seketika. Kerana selepas ini akan kita sambung perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk Kluster Ekonomi. Kita berhenti rehat seketika, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.